Selamat pagi semua. Kita akan sambung bab 9 bahagian yang seterusnya, iaitu apakah hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Kita rujuk buku teks muka surat 233. Baik. Okey. Kamu diberi dua rajah. Rajah 1 dan rajah 2. Okay. Dalam rajah 1, ada satu garis lurus yang berwarna merah ini. Okay. Dan diberi 1 titik, 2, 3 titik P, Q dan R. Persamaan garis lurus itu ialah X tambah 2Y sama dengan 4. Kenapa titik R itu berada di luar? Sebab dia nak tunjuk kat kamu bahawa kalau titik itu berada di luar, kita ambil X dan Y-nya masuk dalam persamaan ini, nilainya bukan sama dengan kiri dan kanan, tak sama. Okay? Tidak sama, dia tak jadi persamaan. Kalau kita masuk nilai untuk Q dan nilai untuk R ini, koordinatnya dalam X dan Y ini, kita akan dapat persamaan. Okay, kiri sama dengan kanan. Okay. Kita cuba dengan titik P. Okay. Untuk titik P, kita ada koordinat X-nya ialah 4, koordinat Y-nya ialah 0. Kita masukkan X dan Y ini dalam persamaan yang diberi. Okey, so untuk persamaan ini kita tengok kiri dulu. Di sebelah kiri kita ada X tambah 2Y. X tambah 2Y. Kita gantikan nilai X tambah 2Y itu. X ialah 4. Sebab sini 4. Untuk titik P tambah 2Y. Y ialah 0. Sebab untuk titik P, Y-nya 0. Okey, P. Jadi, 4 tambah 2 kali 0, iaitu 0. Kita dapat 4. Kita simak sebelah kanan pula. Sebelah kanan persamaan ini kita ada 4. Kita simak kiri. Dapat 4, kanan dapat 4. Jadi sekarang kiri dan kanan sama. Apabila kiri dan kanan sama, kita boleh buat kesimpulan bahawa maka titik apa? P kan kita simak titik P. Titik P terletak pada garis lurus mana? X tambah 2Y sama dengan 4. Nama garis lurus ni, persamaan dia. Okey, kita semak untuk titik P sudah. Kalau kita buat benda yang sama untuk titik Q, kita ulang langkah-langkah ini, kita akan mendapat kesimpulan yang sama. Sebab titik Q terletak di atas garis lurus ini. Kita cuba titik R pula. Okey. Sekarang tengok. Titik R tidak berada di atas garis lurus itu. Maka kita akan dapat kesimpulan sini tidak sama. Okey, kita semak adakah betul? Okey, titik R. Untuk titik R, X-nya ialah 1. Y ialah 2. Kita semak kiri. Okey, sebelah kiri 2X tambah 2Y. Okey, sama dengan X ialah 1, 2Y. Y ialah 2. 1 tambah 2 kali 2. 1 tambah 4 iaitu 5. Kita semak sebelah kanan. Di sebelah kanan persamaan ini kita ada 4. Jadi kita tengok sini.
Kiri dapat 5, kanan dapat 4, maka tidak sama. Kalau tidak sama, dia bukan persamaan sudah. Dia tak memenuhi syarat persamaan itu. Maka kesimpulan kita ialah maka titik apa sekarang? R tidak terletak pada garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Okey. Buku teks juga memberikan satu contoh yang lain. Okey, sama macam tadi, P dan Q terletak di atas garis lurus dan R tidak berada di atas garis lurus. Kita semak untuk titik Q pula untuk soalan ni ya. Kita cuba semak untuk titik Q. Untuk titik Q, X kita ialah, tengok ini X, ini Y ya. X-nya ialah negatif 1, Y-nya ialah 2. Kita masuk dalam persamaan sebelah kiri. Okey, kita semak sebelah kiri, persamaan ialah X tolak Y. X tolak Y sama dengan X negatif 1 tolak Y ialah 2. Negatif 1 tolak 2, negatif 3. Sebelah kanan pula. Sebelah kanan persamaan ada negatif 3. Okey, kita semak. Adakah sama? Ya, sama. Kalau sama, kesimpulan kita apa? Maka titik Q kan kali ni kita semak Q, titik Q terletak pada garis lurus X tolak Y sama dengan negatif 3. Baik? Okey. Pada aktiviti atas, didapati titik-titik pada garis lurus atau titik-titik yang dilalui oleh garis lurus akan memenuhi persamaan garis lurus. Memenuhi maksudnya ialah kiri persamaan tu sama dengan bahagian kanan persamaan tu, nilainya sama ya. B. Titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus tidak akan memenuhi persamaan garis lurus. Maksudnya tidak akan memenuhi, maksudnya ialah kiri tidak sama dengan kanan. Okey, persamaan tu. Okey, kita dah tengok contoh penerangan. Okey, kita tengok contoh 6 pula. Contoh 6. Tentukan sama ada titik P. Mana titik P-nya? Tu, titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Tadi ada gambar rajah, kita tengok. Daripada gambar rajah kita pun tahu dah sama ada dia di atas terletak pada garis lurus ataupun tidak. Tapi untuk soalan ni dia tak ada gambar rajah. Okey, dan kita tak tahu garis lurus tu bentuknya macam mana. Nak semak boleh tapi buang masa. Cara paling cepat ialah kita semak persamaan tu kiri dan kanan dia sama macam tadi. Okey. Yang ini ialah kiri. Sini kanan. Okey, kita semak ya. Untuk titik P, X-nya ialah 2. Y-nya ialah 8. Kita semak kiri. Untuk sebelah kiri persamaannya ialah Y. Y sama dengan 8. Dah, tak boleh buat apa dah. Tak boleh tambah, tolak, tak ada. Okey, kita semak sebelah kanan pula. Di sebelah kanan kita ada 3X tambah 2. 3X tambah 2, kita ganti nilai X. 3X ialah 3 kali X ini ialah 2. Tambah 8. 3 kali 2, 6 tambah 8. Kenapa 8? Tambah 2. 3 kali yang 2, 6 tambah 2, 8. Kita semak dah. Kiri dan kanannya sama.
mendapat 8. Maka kita boleh buat kesimpulan, tentukan sama ada terletak atau tidak. Jadi maka titik P dengan koordinatnya 28 terletak pada garis lurus mana ni? Okey, y sama dengan 3x tambah 2. Okey, selesai untuk bahas soalan A. Kita tengok soalan B pula. Kita buat dengan cara yang sama. Okey. Untuk titik yang sama P juga kali ini huruf dia sama P. Jadi untuk P kita nak semak X dia ialah depan negatif 4, yang belakang Y. Y ialah 2. Masukkan X dan Y ini dalam persamaan ini. Persamaan ini ada kiri dan kanan. Okey, kiri 3x tolak 2y. 3x tolak 2y, x ialah negatif 4. Jadi 3 kali negatif 4 tolak 2y ialah 2. Negatif 12 tolak 2 kali 2, 4. Sama dengan negatif 16. Okey, kanan pula. Persamaan ini sebelah kanannya ialah 12. Kiri dapat negatif 16, kanan dapat 12. Maka sama ke tidak sama? Tidak sama. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan yang sama macam tadi. Maka titik P negatif 42 tidak terletak pada garis lurus Y sama dengan 3x tambah garis lurus 3x tolak 2y sama dengan 12. Okey, kesimpulan kesimpulan. Okey. Contoh 7. Rajah menunjukkan garis lurus 3x tambah 5y sama dengan 15. Diberi bahawa O ialah asalan. O adalah asalan. Maksudnya asalan ialah koordinatnya x kosong, y kosong ya. Okey, kosong, kosong. Tentukan nilai H, nilai K, nilai Q, dan akhir sekali kecerunan garis lurus ini. Kecerunan iaitu M. Okey, kita jawab soalan A dulu. Nak cari nilai H. Nilai H berada pada paksi X. Okey, pada paksi X, titik ni, untuk titik ini, koordinat X-nya ialah H. Jadi titik ini ialah H. Koordinat Y-nya berapa? Untuk Y-nya ialah kosong kan? Tak naik mana-mana pun. Pada garis ni kosong. Titik-titik yang berada di atas paksi X, koordinat Y-nya sentiasa kosong. Jadi, berapakah nilai H? Kita hanya perlu gantikan koordinat Y dalam persamaan ini dengan nilai kosong. Gantikan Y ialah kosong, kita akan jumpa H sebagai koordinat X-nya. Okey, jadi untuk soalan A, kita salin balik persamaan. 3x tambah 5y sama dengan 15. 3x kita ada nilai y iaitu kosong. Jadi 3x masih 3x, tak kacau sebab kita nak cari nilai x iaitu h kita. Okey, tak apa. Kita gantikan x dengan h. Okey, untuk titik itu X-nya ialah H. Koordinat X-nya ialah H. 3 kali H. Semula.
Okey, kita salin untuk jawab soalan A, yang pertama sekali kita salin persamaannya 3x tambah 5y sama dengan 15. Kita gantikan nilai x dan y-nya. X ialah h, y-nya ialah kosong. Jadi 3x akan jadi 3h tambah 5y, iaitu 5 kali y sini ialah kosong, sama dengan 15. 3h tambah 5 darab kosong, kita akan dapat kosong di sini. Jadi sebelah kiri tinggal 3h, sebelah kanan 15. Untuk dapat nilai h, kita bahagi dengan 3 kiri dan kanan untuk hapuskan 3 depan h ni. Jadi 3 bahagi 3 dapat 1. Kita dapat nilai h depan belakang 15 bagi 3 ialah 5. Jadi kita jumpa dah nilai h. Okey, kita buat penggantian, gantikan koordinat x dan y itu. Untuk soalan B, kita nak cari nilai k. Di sini nilai k. Nilai k berada pada paksi y. Sebarang koordinat pada paksi y, sebarang titik pada paksi y, koordinat x-nya mesti kosong. Okey, jadi untuk titik ni x-nya kosong, y-nya pi sampai ke k. Okey, kita ganti nilai x sama dengan kosong dalam persamaan dan y sama dengan k dalam persamaan tadi. Jadi persamaannya 3x tambah 5y ialah 15. X ialah kosong, 3 kali kosong tambah 5y sama dengan 15. Oh, bukan 5y. Kita ganti terus 5y dengan 5k. Sebab y sini nilainya k. Sama dengan 15. 3 kali kosong, kosong. Jadi 5k sama dengan 15. Kita nak cari nilai k, kita bahagi dengan 5 sebelah kiri dan kanan. Sama dengan, sini tinggal k, sebelah kanan ada 3. Kita dapat dah nilai k sama dengan 3. Maksudnya sini ialah 5, sini ialah 3. Baik, kita nak jawab soalan C. Soalan C, untuk cari nilai Q, kita buat benda yang sama. Apa perlu kita buat ialah gantikan X ialah 2 dan Y ialah Q. Dalam persamaan yang sama. Sebab ini satu garis lurus yang sama. Jadi untuk bahagian C, okay, 3X tambah 5Y sama dengan 15. X-nya ialah 2, Y ialah Q. Jadi 3X 3 kali 2 tambah 5y, y kita ialah q sama dengan 15. 3 kali 2, 6 tambah 5q sama 15. Hapuskan 6, tak boleh bahagi tau. Kalau nak bagi, setiap satu kena bahagi, kita tak dapat hapuskan dia. Untuk hapuskan dia, kita tolak 6 kiri, tolak 6 kanan. Ataupun bawa dia ke sebelah pun sama, tolak 6. Jadi 6 tolak 6 tak ada dah. Tinggal kosong. Sebelah kiri kita ada 5Q sahaja. 5Q ni positif. 15 tolak 6 kita dapat 9. Okey, jadi nilai Q ialah, untuk dapat Q kita kena bahagi 5 kiri dan bahagi 5 kanan. Kita akan dapat sebelah kiri Q, sebelah kanan 9/5. Maka nilai Q saya ialah 9/5. 9/5 tu tak sampai 2 kan? Sebab 10/5 ialah 2. Kita semak titik ini kurang daripada 3. Bolehlah. Okey, titik ini kedudukannya memang di bawah nilai 3. Jadi titik Q ini kat sini kurang daripada 3. Boleh terima ya? Okey. Soalan D. Kecerunan garis lurus ini. Kecerunannya ialah M. Daripada soalan ini, kita dah dapat titik ini, iaitu pintasan Y. Dan titik ini iaitu pintasan X untuk persamaan tadi. Kita boleh guna rumus
bersama rumus kecerunan, kita boleh gunakan rumus ini yang kita belajar masa tingkatan 2. Kecerunan ialah negatif pintasan Y per pintasan X. Okay. Jangan lupa untuk gunakan persamaan ini, depan dia ada negatif ya. Jadi Y sentiasa di atas untuk cari kecerunan. Y, pintasan Y kita ialah 3, pintasan X kita ialah 5. Okay. Jadi masuk dalam persamaan negatif, atas ialah pintasan Y 3, bawah ialah pintasan X iaitu 5. Kita dapat kecerunannya sama dengan negatif 3/5. Okey, selesai sudah contoh 7. Seterusnya kamu kena buat uji minus 9.1C. Okey, di sini ada 4 soalan. Bilangan soalan yang perlu kamu jawab, sila rujuk pada Google Classroom. Cikgu dah tulis kat sana soalan mana perlu kamu jawab. Untuk soalan 1, 2 dan 3, semuanya benda yang sama. Boleh rujuk contoh 6. Apa yang beza ialah garis lurus punya persamaan. Persamaan ini ialah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Persamaan ini, soalan 2, bentuknya ialah AX tambah BY sama dengan C. Persamaan yang ketiga, dalam soalan ketiga ialah bentuk pintasan iaitu X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, untuk bentuk persamaan yang berlainan, dia bagi soalan yang berlainan. Jadi, tapi yang semua ni titik koordinat yang biasa-biasa je. Depan X, belakang Y. Depan X, belakang Y. Ganti dalam persamaan semak kiri dan kanan sama atau tidak sama sahaja. Okey. Untuk soalan 4, boleh rujuk contoh 7. Okey. Tadi dalam contoh 7 hanya ada 1 garis lurus. Di sini ada 2 garis lurus. Kamu cubalah ya. Ada apa-apa sila tanya dalam Google Classroom, okay, ataupun PM cikgu ya. Selamat mencuba.